Tu yang buat pengumuman macam Azwan Ali tu, itulah dia tugasnya. Hai, Assalamualaikum. Okey, kita tengah berada pada hari ke-9 Perintah Kawalan Pergerakan. Hari ni Aina nak bentang dekat korang sektor yang terpaksa keluar bekerja. Mereka ini yang kita gelar frontliner. Tapi sebelum kita pergi dekat frontliners, kita kena faham dulu sepintas lalu. PKP ni apa? Perintah Kawalan Pergerakan ni diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia bermula daripada 18 Mac sampai 31 Mac sepatutnya. Tapi kita extend lagi PKP ni sampai 14 April 2020. Perintah Kawalan Pergerakan ni dibuat untuk memastikan jangkitan ataupun risiko jangkitan COVID ni semakin berkurang. Kita nak sebenarnya memutuskan rantaian jangkitan kuman COVID-19. Itu yang paling penting. Tapi dalam waktu kita kena duduk rumah ni, sebenarnya ada golongan yang terpaksa keluar bekerja untuk kebaikan seluruh rakyat Malaysia. Siapa mereka ni? Kita panggil mereka ni para frontliners kita. Ada daripada pelbagai sektor, banyak kumpulan. Kita akan go through sikit-sikit, kenal apa kerja mereka, apa risiko yang mereka hadapi sepanjang PKP dan selepas PKP. Yang pertama, kita ada kumpulan kesihatan dan perubatan. Doktor, nurse, staf hospital dan farmasis contohnya. Mereka ni tugasnya untuk memastikan kita mendapat rawatan yang selayaknya dan mereka terbahagi kepada dua. Satu, mereka yang bertugas di bahagian-bahagian yang sebelum ni memang wujud. Macam contohnya ward bersalin. Dan yang kedua ialah mereka yang bertugas untuk menguruskan pesakit-pesakit ataupun orang yang nak buat ujian saringan COVID-19. Dan dua-dua ni mereka sejak COVID-19 banyak sangat struggle diorang. Sekarang ni bila jumlah pesakit yang positif semakin bertambah, jadi kita perlukan ramai lagi petugas kesihatan untuk bertugas di satu tempat, di satu department ni. Petugas-petugas kita daripada department-department lain masuk bertugas bahagian COVID. Department lain ni mereka pun kekurangan orang, kekurangan tenaga. Kalau dulu ada 10 orang uruskan ward bersalin, sekarang mungkin ada separuh je daripada diorang. Mereka menghadapi penat yang sama. Duduk bahagian pergi kerja seminggu tak balik rumah. Mereka lah orang yang paling terkesan, paling senang nak terdedah kepada risiko jangkitan, dan mereka ni lah yang balik rumah tak boleh peluk anak-anak. Sektor kedua ialah mereka yang bertugas dalam bahagian pertahanan dan keselamatan negara. Bila Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikeluarkan, yang perlu untuk menguatkuasakan perintah PKP ni ialah polis. Banyak sangat kerjasama yang tak diberi oleh rakyat Malaysia. Jadi start daripada 22 Mac, tentera kita tolong polis untuk menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan ni. Okey, kalau korang biasa nampak yang duk buat roadblock tu, jangan duk marah-marah lah kalau mereka buat roadblock. Untuk pastikan tak ada rakyat yang keluar sesuka hati, mereka ni tugasnya untuk menguatkuasakan, buat rondaan. Tu yang buat pengumuman macam Azwan Ali tu, itulah dia tugasnya. Sangat susah sebenarnya sebab kita ni ramai degil, tak nak dengar cakap, keras kepala kan. Okey, yang ketiga kita ada sektor ataupun kumpulan utility. Misalnya kita ada syarikat bekalan air Selangor dan kita ada tenaga nasional berhad. Air bersih, elektrik cukup, kalau terputus mereka juga yang kena selenggara. Siapa nak tengok TV ni? Siapa nak main game? Siapa nak tengok Netflix? Kita lah, siapa lagi? Jadi elektrik ni satu keperluan untuk ada. Kita tak nampak diorang ni, tapi mereka punya tugas sangat penting untuk kehidupan kita. Okey, dan Aina suka nak ingatkan, termasuk dalam utility ni ialah kumpulan-kumpulan yang menguruskan sisa pepejal dan pembentungan. Alam flora, okey, abang-abang yang tolong angkat sampah setiap hari tu. Adakah kita sanggup nak pergi buang sampah kita dekat tempat pembuangan sampah? Aina tak rasa macam itu. Mereka sangat diperlukan untuk pastikan kita punya persekitaran ni sentiasa terjamin, bersih dan sihat. Okey, yang keempat ialah sektor peruncitan dan pembekalan bahan mentah. Kedai runcit, supermarket. Mereka ini bekalkan kita bahan makanan, bahan mentah, bahan basah, bahan kering untuk pastikan rakyat Malaysia ni dapat makanan dan keperluan yang secukupnya. Kalau mereka tutup, kita nak cari kat mana? Kita mesti berebut-rebutkan lagi. Itu yang sangat bahaya. Kita masih lagi boleh beli makanan, masih boleh dapatkan bahan-bahan keperluan asal. Sebahagian daripada mereka bukannya semuanya boleh buat operasi. Pasar tani, pasar minggu kan, yang setiap minggu ada kat tempat kita tu tak boleh buat operasi pun. Kalau operate, nanti orang akan berkumpul, jadi bahayalah. Automatically mereka ni hilang sumber pendapatan. Sektor yang kelima ialah sektor pengangkutan. MRT, bas masih lagi buat operasi. Untuk udara kita dah tak buat operasi dah. Kita sekat pun keluar masuk dalam negara.
Dan antara yang termasuk dalam pengangkutan ini juga ialah e-hailing. E-hailing ni apa? E-hailing ni Grab lah. Grab masih lagi boleh buat operasi, cuma take note yang mereka ini sebenarnya menghadapi masalah kekurangan pelanggan dan mereka pun berisiko. Mereka boleh bawa anybody yang mungkin ada kontak dengan orang yang positif COVID dan mereka pun tak tahu. Mereka sangat berisikokan diri diorang bila keluar rumah. Yang keenam ialah bahagian pos dan kurier. Okey, siapa tu? Abang Postman kita, Abang Pos Laju, Abang JNT Press. Mereka ini bertugas untuk menghantar bungkusan-bungkusan sampai ke rumah kita. Please note dan be prepared yang kita mungkin akan mengalami kelewatan barang tu sampai. Janganlah call diorang marah-marah tak tentu hala. Tolonglah jadi orang yang bertoleransi, tahu kesusahan abang-abang pos kita ni. Bukan senang nak uruskan bungkusan yang banyak dengan tenaga kerja yang sikit dan dengan perjalanan yang mungkin terhad untuk diorang. Yang ketujuh ialah badan berkanun, immigration, custom. Mereka pastikan barang-barang tu masih lagi berjalan selamat supaya kalau bisnes misalnya masih boleh beroperasi seperti biasa. Sebab kita pun ada ekspor ataupun import barang-barang daripada negara lain untuk kita guna kan. Dan yang terakhir, ke-8 ialah sektor perbankan ataupun kewangan. Pegawai bank, orang yang uruskan bursa saham. Jadi mereka ini bekerja untuk pastikan kita ni rakyat biasa sentiasa boleh keluarkan duit, bayar bil kita, boleh guna ATM, boleh guna online banking macam biasa. Mereka ni terpaksa keluar bekerja. Jadi ke-8 sektor, ada banyak lagi sektor sebenarnya. Mereka ini ialah orang yang sangat penting. Mereka inilah frontliners kita. Jadi tolong bagi kerjasama kepada frontliners kita ni. Jangan keluar rumah bila tak perlu. Just stay at home. Untuk unsung heroes kita, para frontliners, terima kasih sebab anda telah mengorbankan waktu anda bersama keluarga. Anda mengorban, merisikokan keselamatan anda untuk kemudahan dan kebaikan kesejahteraan kami satu negara. Kita doakan supaya para frontliners kita terus kuat, pakai mask, bawa hand sanitizer. Thank you so much to our frontliners. Terima kasih untuk jasa anda. Jasamu dikenang.